أخرجته وقعدت بين يديه. Maka kemudian aku buka bajuku dan aku duduk di hadapan Nabi SAW. بل فنفث الرسول صلى الله عليه وسلم تفل في يده ثم مسح ظهري وبطني. Kemudian Nabi SAW meludah-ludah di telapak tangannya, kemudian itu diusapkan ke badannya si Utbah ini. فمن ذاك اليوم عبق فيه هذا الطيب إلى الآن. Semenjak hari itu sampai sekarang muncullah aroma yang sangatlah wangi sampai sekarang dari tubuhku ini. فطول السنوات والطيب عابق فيه وأزواجه يجتهدن بأحسن الطيب وهو يكون أحسن منه. Sepanjang tahun ini, beberapa tahun ini, itu tetap lengket aroma itu di badannya dan tidak bisa dikalahkan oleh minyak wangi istrinya itu. والحديث الثاني فيما روى أبو يعلى والطبراني أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يجهز ابنته للزواج. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan Tabrani bahwasanya ada seorang sahabat yang datang ke Nabi SAW mengeluh nggak punya harta untuk menikahkan anaknya. Jadi anaknya perempuan dilamar, dia mau nikahkan tapi nggak punya harta. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يساعده في زواج ابنته بشيء فلم يكن عنده شيء فقال ائتوا بقارورة. جاءوا بالقارورة فسلت فيها من عرقه وأعطاه إياه قال مرها فلتتطيب به. Nah, maka Nabi SAW ingin membantu seorang sahabat yang minta bantuan untuk pernikahan anaknya itu. Maka apa? Nabi SAW mengambil suatu wadah dari kaca dan mulai mengambil bekasan daripada keringatnya Nabi SAW dan dimasukkan ke dalam wadah kaca itu, kemudian diberikan kepada orang itu. فكانت في اليوم الذي تفتح فيه هذا العرق وتطيب كل جيرانها ومن حواليه في المدينة يشمون الرائحة الطيبة. Dari wadah itu yang diberikan ke pengantin perempuan itu, bila mana wadah itu dibuka yang isinya adalah apa? Keringat Nabi SAW. Itu langsung, bukan cuma rumah itu sahaja, semua tetangga mencium aroma wangi daripada rumah itu. حتى سماهم أهل المدينة بيت المطيبين. Sehingga aromanya itu bukan cuma tetangganya, satu kota Madinah mencium aroma rumah itu, sampai-sampai rumah itu dijuluki dengan rumahnya orang yang wangi. وكيف إذا أكرمنا بنظرة من الرسول صلى الله عليه وسلم تتطيب بهذا الباطن. Bagaimana keadaan bila mana kita mendapatkan aroma wangi itu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga batin kita menjadi wangi pula. وقد وضع يده على صدر بعض الكفار فتحول إلى مؤمن ذوي الإيمان شديد المحبة في لحظة واحدة. Karena baginda Nabi SAW pernah meletakkan telapak tangan yang mulia di dada seorang kafir. Seketika itu pula dia menjadi seorang mukmin yang kuat imannya, menjadi mulia. شديد المحبة. Dan juga mempunyai ikatan mahabbah, cinta yang kuat pada baginda Nabi SAW. وحوله من نجاسة وغزارة الكفر إلى طهارة الإيمان وصفاء المحبة. Baginda merubahnya daripada kejijikan, kekotorannya, kekafiran, sehingga menjadi kesucian, keimanan dan mahabbah dan cinta. Allahumma akrimna bih. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kemuliaan itu. أيوة. وهكذا يحدثنا في هذا الباب عن انتشار الرائحة الطيبة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما حواليه. Di bab ini beliau pengarang kitab akan membahas bagaimana menyebarnya aroma Nabi SAW kepada semua sesuatu yang menyentuh baginda. فذكر حديث سيدنا وائل أنه يقول كنت أصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يمس جلدي جلده فأتعرف وأعرف ذلك أثره بعد ما أذهب من عنده في يدي وإنه لأطيب رائحة من المسك. Hadis pertama daripada sahabat yang bernama Wa'il, beliau berkata, pernah aku bermusafah, bersalaman dengan baginda Nabi SAW ataupun bersentuhan kulitku dengan kulitnya, maka aku mengetahui tangan mana yang tadi bersalaman atau yang mana tadi bersentuhan, karena itu membawakan aroma yang sangatlah wangi, lebih wangi daripada kasturi. وذكر عن السيدة عائشة أنها تقول كان كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ألين من الحرير. Juga hadis yang kedua daripada Siti Aisyah berkata, dahulu telapak tangan Nabi itu lebih halus daripada sutra.
وفي هذا يقول سيدنا أنس بن مالك ما مسست ديباجا ولا حريرا. Daripada Sayyidina Anas berkata, bila mana baginda lewat di suatu jalan atau suatu gang di gang-gangnya Madinah, mereka mengetahui ini barusan Nabi lewat di sini. Kenapa? Karena ada aroma yang wangi di situ. فكل من مشى في هذا الطريق في نفس اليوم يشم رائحة يقولون مر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الطريق مر فيه رسول الله. Jadi setiap orang yang lewat di jalan yang sama atau di gang yang sama pasti mengetahui, oh pasti Nabi tadi barusan lewat di sini. Kenapa? Karena ada aroma yang wangi di situ. ولهذا إذا مشى من قبل مدة وأراد أحد أن يتبعه يستطيع يشم يجي إلى الشارع عند الافتراق الطرق يشم هنا فيعرف أنه مشى هنا ما مشى هنا حتى يطير المكان الذي انتهى إليه. Jadi kalau Nabi SAW menyuruh seorang untuk mengikutinya, tapi orang itu telat, mudah caranya, suruh mengikuti tempat yang wangi. Ketika ada perempatan atau pertigaan jalan, tinggal nyium aja yang mana yang wangi, langsung masuk ke situ dia. وهذا الذي يقوله سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه. Nah, inilah yang dikatakan oleh seorang sahabat Jabir bin Abdullah. كان في الرسول صلى الله عليه وسلم خصال لم يكن يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طيب عرقه وعرفه أي رائحته. Inilah tadi yang dikatakan Sayyidina Jabir, bila mana Nabi SAW lewat, maka dengan mudah orang itu akan membuntuti, mengikuti Nabi SAW dari aroma jalan-jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. قال ولم يكن يمر بحجر إلا سجد له. Dan juga hadis yang sama, tidaklah Nabi lewat ke suatu batu melainkan batu itu tunduk sujud kepada baginda Nabi SAW. وذكر قول الشاعر ولو أن ركبا Bahwasanya kalau seandainya rombongan mau menuju kepadamu wahai yang mulia, maka dengan mudah mereka akan mendapatkanmu dari bekas-bekas jalan yang wangi, sehingga rombongan manapun akan mudah menemukanmu. وذكر في مسند الإمام أحمد بن حنبل رواية عن سيدنا وائل بن حجر. Nah, juga di sini di Musnad Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan riwayat daripada sahabat yang bernama Wa'il bin Hujr. وائل بن حجر هذا من حضرموت من أبناء ملوك حضرموت. Nah, sahabat Wa'il bin Hujr ini dari Hadramut, dia daripada anak-anaknya Raja Hadramut. قبل وصوله إلى المدينة ب3 أيام أخبرهم النبي أنه سيرد عليكم وائل بن حجر من أبناء ملوك حضرموت. Diceritakan bahwasanya sebelum Wa'il bin Hujr ini datang kepada baginda Nabi sudah mengabarkan 3 hari sebelum kedatangannya akan datang kepada kalian seorang yang bernama Wa'il bin Hujr daripada anak-anak raja-raja Hadramut. حتى تعجب سيدنا وائل لما وصل المدينة وجد كأن الناس يعرفونه وكأنه عندهم خبر عنه. Sehingga ketika dia tiba ke Madinah, dia heran karena hampir semua orang Madinah itu sudah kayak kenal sama dia, sudah dikabarin. ويروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بدلو من ماء. Beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW pernah didatangkan suatu wadah ember yang ada isi air di situ. فشرب منه ثم مج يعني أخرج ماء من فمه إلى الدلو. Nah, kemudian Nabi SAW minum sebagian daripada air yang di ember itu, kemudian mengeluarkan beberapa bekas air ke dalam ember kembali. فحملوا الدلو فردوه في البير. Kemudian ember yang ada isi air tadi yang bekas ludahan Nabi SAW itu dikembalikan ke sumur. ففاح منه مثل ريح المسك فصارت البير طيبة. Akhirnya apa yang terjadi? Sumur itu akhirnya bau wangi seperti kasturi akhirnya. Allah yarzuqna syam riha. Amin. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita untuk bisa mencium aroma baginda Nabi Muhammad SAW. ظاهرا وباطنا. Secara zahir dan secara batin. ولم يزل في حجرته الشريفة وعند قبره تفوح الروائح الطيبة المسكينة. Sampai sekarang di magamnya Rasulullah itu, di hujrahnya itu, sampai sekarang tercium aroma yang sangatlah wangi dari situ. والله لا إله حتى أن التراب الذي يكنس من حوالي الحجرة تجد فيه رائحة تدوم فيه. Bukan hanya kuburan baginda saja, debu-debu yang sempat singgah di situ, yang disapu, kemudian itu ada bekas wanginya. Sallallahu ala atyab at-tayyibin. Semoga Allah senantiasa melimpahkan salawatnya kepada hamba yang paling wangi.
وآله وصحبه أجمعين keluarga dan sahabatnya pula semuanya. وطيبنا به ظاهرا وباطنا. Semoga Allah telah menjadikan kita semua wangi berkat baginda Nabi SAW secara zahir dan batin. ومن تطيب به حظي بلقائه ومرافقته. Barang siapa yang telah mewangikan dirinya dengan baginda, maka dia akan mendapatkan perjumpaan dengan baginda dan pertemuan. يكرمنا وإياكم وأهلينا وأولادنا بعظم الكرامة ويطيبنا تم التطيب بحبيب سيدنا خير حبيب يرعانا به حيثما كنا وإنما كنا ويكون لنا به في الحس والمعنى يرفعنا به لمقام الأسماء والمشرب الأهنى وخلقنا بأخلاق أسمائه الحسنى يكون لنا حيثما كنا وإنما كنا يختم لنا بأكمل الحسنى وهو راض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.